Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Mari bersama dengan Cikgu Sabah dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 3. Hari ini kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita dengan tema 5, Kebudayaan, Kesenian dan Estetika, Unit 15, Indahnya Seni dan Budaya Kita. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran membaca dengan DSKP-nya 2.3.2, membaca, memahami, dan mempersembahkan karya sastra dan bukan sastra dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai dalam kurungan Roman 2 iaitu manual. Tajuk petikan atau teks yang akan kita pelajari ialah Pemerah Santan Tradisional. Teks tersebut terdapat pada halaman 14 buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat pertama, membaca, memahami serta melengkapkan manual cara penggunaan alat pemerah santan tradisional. Murid-murid juga dikategorikan berjaya jika kamu dapat kedua, menyusun manual cara membuat batik lukis dengan tepat dan betul dengan bimbingan guru. Mari kita lanjutkan sesi ini dengan melihat buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 kamu pada halaman 14. Dalam halaman ini, kamu akan dapat melihat teks atau petikan yang bertajuk Pemerah Santan Tradisional. Kita akan membaca teks ini bersama-sama dengan sebutan dan intonasi yang betul dan sesuai. Kemudian, kita akan membantu Hanif untuk menerangkan manual cara penggunaan alat pemerah santan tradisional ini. Paparan berikut menunjukkan petikan dari teks Pemerah Santan Tradisional. Mari kita baca teks ini bersama-sama dengan cikgu. Pemerah Santan Tradisional. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Gemilang telah mengadakan pameran barang antik di Dewan Sekolah. Antara artifak yang menarik perhatian Hanif termasuklah kayu pemerah santan tradisional. Hanif mencatat nota manual penggunaan alat tersebut. Kemudian, dia menceritakannya kepada rakan-rakan. Baiklah, pernahkah kamu melihat alat pemerah santan tradisional? Mari kita lihat paparan mengenai alat pemerah santan tradisional ini dalam slide cikgu yang seterusnya. Cuba kamu perhatikan paparan pada skrin slide ini. Adakah ini yang dimaksudkan dengan alat pemerah santan tradisional? Betul, kedua-dua alat yang dipaparkan pada skrin slide ini
bukan alat pemeras santan tradisional, tetapi alat yang ditunjukkan merupakan mesin pemeras santan kelapa zaman kini. Kenapa zaman kini? Kerana kedua-dua alat ini diperbuat daripada bahan logam dan kedua-dua alat ini menggunakan kuasa elektrik untuk menjanakannya. Di bahagian kiri atau kanan mesin ini, jika kamu perhatikan, terdapat suis dan juga plug untuk disambungkan dengan bekalan elektrik. Ini adalah alat pemeras santan zaman moden. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan melihat alat pemeras santan tradisional. Dalam slide ini, cikgu akan menunjukkan kepada kamu beberapa jenis alat pemeras santan tradisional. Gambar yang pertama yang ditunjukkan dalam slide ini merupakan gambar alat pemeras santan mini. Alat ini biasanya dibuat sendiri oleh penggunanya daripada kayu-kayu lebihan ataupun papan-papan lebihan yang terdapat di sekitar rumah masyarakat dahulu. Kalau kamu perhatikan, buatannya kurang kemas, ya. Dan alat ini walaupun begitu cukup untuk menghasilkan santan untuk keperluan keluarga. Berbanding dengan alat pemerah santan yang kedua ini, alat pemerah santan yang kedua ini juga berbentuk mini. Tetapi alat pemerah santan yang kedua ini buatannya lebih kemas berbanding dengan yang pertama. Alat pemerah santan yang kedua ini mempunyai papan pemerah yang agak besar berbanding dengan yang pertama tadi. Biasanya alat pemerah santan yang kedua ini diperbuat daripada bahan kayu yang elok kualitinya dan selalunya lah dibuat oleh tukang-tukang yang mahir dalam bidang pembuatan alat ini. Tujuan pembuatannya biasanya untuk dikomersialkan ataupun dijual, ya, dijual kepada keluarga-keluarga yang memerlukan alat ini. Baik, untuk seterusnya alat pemerah santan yang ketiga. Alat pemerah santan yang ketiga ini bentuknya lebih besar berbanding dengan alat yang pertama dan alat yang kedua. Sebelum cikgu terlupa, alat yang pertama dan alat yang kedua ini untuk menghasilkan santan tidak memerlukan tenaga kerja yang ramai. Cukup seorang sahaja santan boleh dihasilkan. Tetapi untuk alat yang ketiga biasanya memerlukan 2 orang bekerjasama untuk menghasilkan santan. Seorang akan bertindak mengisi kelapa parut ke dalam alat ataupun papan pemerah, manakala seorang lagi akan bertindak menekan kayu pemerah ini untuk menghasilkan santan. Biasanya alat ini digunakan untuk menghasilkan santan dalam kuantiti yang banyak untuk tujuan kenduri kendara ataupun makan besar lah, ya, berbanding dengan alat yang pertama dan alat yang kedua cukup untuk menghasilkan santan bagi sebuah keluarga. Seterusnya alat pemerah santan yang keempat. Alat ini diperbuat daripada logam, ya, daripada logam, dan alat ini juga memerlukan tenaga kerja
sekurang-kurangnya 2 orang untuk menghasilkan santan murni. Walaupun alat ini diperbuat daripada logam, kesemua alat yang dipaparkan dalam slide ini merupakan alat pemerah santan tradisional kerana alat-alat ini menggunakan tenaga manusia untuk menghasilkan santan. Mari kita lihat satu lagi alat pemerah santan tradisional. Inilah artifak yang menarik perhatian Hanif. Artifak ini dipamerkan dalam pameran barang antik di Dewan Sekolah Hanif. Baik, artifak inilah alat pemerah santan tradisional yang akan kita pelajari pada hari ini. Jika kamu perhatikan, alat pemerah santan yang ditunjukkan ini mempunyai bentuk L. Kenapa bentuk L? Sebab bentuk begini perlu untuk menstabilkan atau menyeimbangkan alat ini agar tidak terbalik. Alat ini mempunyai 3 komponen. Komponen yang pertama terdiri daripada kayu pemerah, kemudian terdapat juga alur pemerah dan tapak, tapak untuk menyeimbangkan alat ini agar tidak terbalik. Baik, macam mana nak guna alat ini? Jika kamu perhatikan, alat ini mengandungi papan pemerah yang disokong oleh sebatang kayu atau papan yang kukuh supaya santan tersebut dapat diletakkan dengan baik di atas papan pemerah ini. Jadi, bila santan itu ataupun kelapa parut itu hendak diperah, kelapa parut tersebut akan diletakkan di atas papan pemerah ini. Kuantiti kelapa parut itu mestilah bersesuaian dengan kelebaran papan pemerah ini supaya tidak bertabur ataupun supaya semua kelapa parut itu berjaya diperah. Kemudian seorang akan bertindak untuk menekan kayu pemerah ini. Apabila kayu pemerah ini sudah ditekan, maka kelapa parut itu akan mengeluarkan santan yang akan mengalir dalam alur pemerah ini. Dan biasanya di bahagian bawah alur pemerah ini akan diletakkan bekas atau ditadahkan dengan besen supaya santan tersebut dapat masuk ke dalam bekas tadahan tadi. Baik, inilah alat pemerah santan yang menarik perhatian Hanif dan Hanif telah mencatatkan nota cara penggunaan alat ini. Mari kita lihat nota tersebut. Baik, inilah nota yang dicatat oleh Hanif. Mari kita baca nota ini bersama-sama. Cara penggunaan. Masukkan kelapa parut ke dalam karung kain. Ingat ya, kelapa parut yang hendak diperah santannya tadi harus dimasukkan ke dalam kain terlebih dahulu. Kalau tak letak dalam kain boleh tak? Boleh je, tapi kelapa parut itu akan bertaburan di atas lantai jika tidak dibungkus dengan kain.
Kemudian, masukkan karung kain itu pada bahagian tengah pemerah. Jadi kain yang telah diisi dengan kelapa parut itu akan diletakkan di atas papan pemerah pada bahagian tengah agar kelapa parut yang berada dalam kain itu dapat ditekan dengan baik oleh kayu pemerah. Pastikan kuantiti kelapa parut sesuai dengan ruangan pada pemerah. Ini yang cikgu maksudkan tadi. Kuantitinya harus bersesuaian dengan kelebaran papan pemerah tadi. Tekan bahagian atas kayu pemerah. Seterusnya, seorang akan bertindak untuk menekan kayu pemerah. Santan akan keluar pada alur pemerah. Santan tadi akan keluar melalui alur pemerah yang terdapat pada alat tersebut, di mana santan itu kemudiannya akan ditadah menggunakan gesin pada bahagian bawah alur pemerah tadi. Baik, itu dia tadi nota tentang cara penggunaan alat pemerah santan. Berikut merupakan gambar Hanif yang menggayakan cara memerah santan menggunakan alat pemerah santan sambil cuba menerangkan cara penggunaan alat tersebut kepada kawan-kawannya. Ini dialog Hanif, kawan-kawan, untuk menggunakan pemerah santan kita perlu. Baik, inilah dialog Hanif yang tidak lengkap itu. Dialog ini sebahagiannya telah diisi dan terdapat ruangan-ruangan kosong yang perlu kamu isi. Kamu nak isi dengan perkataan apa? Kamu perlu mengisi ruangan kosong itu dengan manual atau nota manual cara penggunaan alat pemerah santan tadi. Untuk ruangan yang pertama, kamu isilah dengan langkah yang pertama. Kemudian, untuk ruangan seterusnya, kamu isi mengikut nombor-nombor yang telah cikgu isi pada ruangan-ruangan kosong tadi. Kemudian, akan lengkaplah penerangan Hanif ini menerangkan manual cara penggunaan alat pemerah santan ini kepada kawan-kawannya. Kamu perlu bantu Hanif lah ya. Kamu bantulah Hanif ini untuk melengkapkan cara penerangan manual penggunaan alat pemerah santan ini. Kamu bantu Hanif melengkapkan dialog tersebut. Dan kamu lengkapkan dialog ini dalam buku tulis panjang, iaitu buku biru. Kamu perlu berpandukan kepada nota ini ya. Seperti mana yang tadi, kamu lengkapkan ruangan itu dengan jawapan-jawapan yang tepat. Kalau nombor 1 di sini, kamu salinlah nombor 1 di sini. Tapi pastikan huruf besar, tanda bacaan kamu semua bersesuaian. Kalau pada ruangan ini terdapat nombor 2, kamu tuliskan nombor 2 itu di sini. Kemudian nombor 3 dan seterusnya lah, sehinggalah kamu dapat menyempurnakan dialog ini dan membantu Hanif menerangkan kepada kawan-kawannya. Kamu baca dialog ini dengan betul di rumah. Nanti cikgu akan semak pada sesi bersemuka. Untuk slot yang seterusnya, mari kita lihat proses pembuatan batik lukis. Batik lukis merupakan salah satu kraft tangan yang terkenal yang dihasilkan oleh negara kita, terutamanya di negeri Kelantan dan Terengganu. Batik lukis yang dihasilkan di negeri ini sangat cantik dan berkualiti
tinggi. Mari kita lihat proses pembuatan batik lukis ini. Langkah pertama atau proses pertama yang perlu dilalui dalam proses pembuatan batik lukis ialah menyurih. Menyurih atau melukis. Menyurih atau melukis ialah proses melakar reka corak dan motif batik di atas permukaan kain. Proses menyurih dilakukan di atas meja surih dengan menggunakan pensel 2B atau pensel warna larut. Gambar yang ditunjukkan merupakan gambaran seorang pekerja yang sedang menyurih atau melukis corak batik di atas sebidang kain yang berwarna putih. Kain tersebut, kain putih ini yang cikgu maksudkan ialah kain putih ini diregangkan di atas pemidang supaya tegang dan mudah untuk pekerja ini melukis corak-corak batik yang telah diminta atau ditentukan. Proses kedua dalam pembuatan batik lukis ialah mencanting. Proses mencanting dilakukan dengan menggunakan sejenis alat yang dipanggil canting. Campuran lilin cair dimasukkan ke dalam alat canting dan kemudian dilakar di atas permukaan kain dasar yang diregang di atas pemidang. Lakaran lilin ini dilakukan bagi menghalang bahan pewarna daripada bercampur dan meresap masuk ke kawasan yang lain. Baik, selepas melukis, biasanya proses mencanting akan dilakukan. Cikgu rasa kamu dapat lihat alat yang dipegang oleh pekerja ini. Alat ini biasanya diperbuat daripada tembaga ya, dan ada lubang di bahagian atas ini. Gunanya lubang ini untuk meletakkan lilin cair. Dan lilin cair itu digunakan untuk mengikuti lukisan tadi. Tapi bagi yang mahir tak perlu ikut lukisan lah ya. Dia boleh terus canting di atas kain yang telah diregangkan tadi. Alat ini namanya canting dan proses ini dinamakan proses mencanting ataupun mencanting batik lukis. Proses ketiga ialah mewarna. Baik, mewarna memainkan peranan penting dalam proses menghasilkan batik yang cantik dan indah. Pada awalnya, warna-warna semula jadi digunakan secara meluas dalam pembuatan batik. Kemudian, pelbagai warna telah digabungkan seperti campuran warna yang kontra, gelap dan cerah. Dan pelbagai teknik warna diaplikasikan untuk mewarna batik. Antara teknik-teknik tersebut adalah seperti yang dinyatakan. Baik, seterusnya proses mewarna batik. Dan batik tadi sebenarnya salah satu tujuan dicanting tadi, maksudnya diletakkan lilin tadi, supaya apabila diwarnakan, warna yang hendak kita gunakan itu dia akan bertumpu pada satu bahagian. Lilin yang digunakan untuk mencanting batik tadi akan menghalang warna tersebut daripada merebak ke bahagian-bahagian lain. Dan bila kita mewarna atau bila pekerja ini mewarna batik ini, warna tersebut akan jadi kemas lah ya, sebab dia tak bersepah ke tempat-tempat yang lain dengan bantuan lilin yang dicanting pada corak-corak batik lukis ini. Baik, seterusnya proses yang keempat adalah mematikan warna.
Setelah siap diwarnakan sepenuhnya, permukaan batik hendaklah disapu dengan sodium silikat sepenuhnya untuk menjamin semua bahagian dimatikan. Pastikan kedua-dua bahagian atas dan bawah kain benar-benar diseliputi bahan pemati warna itu. Biarkan selama 4 jam. Gambar ini menunjukkan proses mematikan kain. Kain itu tadi setelah siap diwarnakan akan direndamkan ke dalam larutan. Ya, larutan ini mengandungi sodium silikat mengikut ukuran-ukuran tertentu. Kain ini akan dilumurkan ya, dan dipastikan semua bahagian terkena dengan larutan ini supaya warna pada corak batik ini dimatikan atau tidak terkeluar apabila telah siap nanti. Baik, seterusnya proses merebus. Merebus merupakan proses terakhir dalam pembuatan batik. Kain akan direbus dalam larutan air bercampur soda mengikut sukatan. Tujuan merebus kain adalah untuk menanggalkan lilin dan lebihan pewarna pada batik. Kamu dapat lihat gambar ini. Gambar ini menunjukkan kain yang telah dimatikan warna tadi direbus dalam satu bekas yang besar. Tujuannya ialah supaya lilin-lilin yang digunakan untuk mencanting batik tadi ditanggalkan. Jadi, jadilah batik tersebut batik lukis ya. Kita tengok seterusnya. Membasuh dan menjemur. Setelah direbus, kain perlu dibasuh dan dibilas dengan pelembut kain. Pastikan kain benar-benar bersih. Kemudian dijemur dengan kering. Baik, ini dia proses menjemur kain batik yang dilukis tadi. Untuk menghasilkan batik lukis ini memerlukan beberapa proses dan proses-proses tadi telah cikgu terangkan dengan agak detail. Inilah tugasan yang perlu kamu lakukan dalam buku aktiviti jilid 2 kamu. Cikgu harap kamu dapat menyusun semula manual membuat batik lukis ini. Susun gambar-gambar ini mengikut urutan yang betul sebagaimana yang telah cikgu terangkan dalam slide-slide sebelum ini. Baik. Itu dia tugasan kamu untuk slot hari ini. Sebaik saja selesai menonton video ini, sila lengkapkan dan buat tugasan yang telah cikgu paparkan untuk hari ini. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.